segi pendigitalan dan juga kepakaran mereka. Tetapi sebahagian besar daripada 44 bilion ini sebenarnya tidak terletak di bawah kementerian ini. Kalau saya, izinkan saya sebut dua perkara. Disebutkan bahawa 720 juta dihaskan untuk menggalakkan golongan wanita dan belia menceburi bidang perniagaan. 100 juta disediakan untuk menyediakan geran pendigitalan sehingga RM5,000 untuk manfaat lebih 20,000 usahawan PMKS dan usahawan PKS dan pengusaha mikro. 40 juta disediakan untuk melaksanakan program Shop Malaysia Online. Kesemua inisiatif ini sepatutnya pada pandangan saya diletakkan di bawah kementerian ini, KUSKOP. Sebab KUSKOP lah yang sepatutnya menjadi penyeraras untuk mengkoordinasi semua bantuan, semua keperluan ataupun pendanaan kepada PMKS kita. Cuma satu saja yang terletak di bawah KUSKOP, iaitu dana sebanyak 330 juta di bawah tekun. Jadi saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, kalau banyak peruntukan ni tidak terletak di bawah KUSKOP, bagaimana KUSKOP boleh menyeraraskan kerja-kerja untuk membantu PMKS kita. Dan berkenaan dengan butiran 00601, dana pembangunan dan pembiayaan PKS dinaikkan daripada 55 juta kepada 85 juta pada tahun ini. Saya nak tanya, dana ni apakah kriteria untuk permohonan dia? Bagaimana cara permohonan dia? Sebab bagi saya, ianya amat mustahak untuk pendanaan kepada PKS. Cuma apa kategori? Sebab setakat 85 juta. Walaupun ada 85 juta, sebenarnya kalau untuk bantu PKS kita, ia adalah satu figure yang tidak besar. Jadi apakah kriteria dan apakah syarat yang ditetapkan? Datuk Yang Dipertua, saya juga Datuk Pengurusi, saya juga nak menyentuh satu lagi perkara, iaitu bawa koperasi. Di bawah 03, 02, 00 Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan 03, 03, 00 Institut Koperasi Malaysia. Dua entiti ini adalah entiti yang sangat mustahak dalam usaha kerajaan untuk membangunkan koperasi di Malaysia. Cuma pembangunan koperasi di Malaysia, saya mohon mencadangkan di sini supaya kita mengambil ataupun kita belajar dengan modul yang terpakai di Jepun. Saya baru berkunjung, JKPK baru berkunjung ke Jepun pada bulan lepas, di mana kami dibawa untuk mengunjungi ataupun berjumpa dengan, kalau di situ dia panggil kooperatif, cara mereka mengendalikan koperasi di negara Jepun. Dan sebuah koperasi yang dinamakan sebagai Co-op Delhi, dia mempunyai rangkaian pasar raya yang besar. Saya boleh katakan bahawa modul dia, cara pendekatan dia lebih kurang macam pasar raya besar kita, pasar raya Maidin ataupun pasar raya NSK yang kita ada. Tapi ia sebenarnya dikendalikan oleh koperasi. Dan koperasinya yang menariknya adalah dia tidak mahu mencarum dengan banyak. Kalau di situ dia hanya benarkan maksimum 1 juta yen saja, yang lebih kurang dengan 30,000 wang kita. Tapi dia meramaikan, merakyatkan koperasi dia dengan menggalakkan lebih ramai pencarum untuk menyumbang, melabur dalam koperasi. Selepas itu, dia mewujudkan satu sistem ataupun keempunyaan yang mana pencarum mempunyai perasaan seolah-olah mereka sendiri memiliki koperasi tersebut. Dan pasar raya yang dikendalikan oleh koperasi tersebut menawarkan harga yang lebih murah daripada harga pasaran untuk barang-barang keperluan. Inilah cara koperasi di Jepun, dan saya harap pihak Kementerian KUSKOP boleh menggunakan modul sebegini untuk melakukan pendidikan, kesedaran kepada rakyat Malaysia supaya koperasi kita boleh berdikari tanpa pendanaan daripada kerajaan, tetapi koperasi tersebut dapat berdiri dengan kemampuan kewangan sendiri, malah maju seolah-olah ia adalah sebuah badan ataupun perbadanan swasta yang berkembang maju. Padahal ia hanya memberikan dividen tahunan sebanyak 0.2% saja kepada semua pencarum. Jadi inilah role model yang sepatutnya dibangunkan. Jadi saya mohon pandangan daripada Yang Berhormat Menteri menggulung nanti, apakah kita mempunyai usaha
ke arah untuk membangunkan koperasi di Malaysia menjadi lebih kompetitif, lebih berdaya saing dan mampu untuk bersaing dengan pihak